memilih pemimpin dalam parti Islam adalah perkara biasa. Sejak daripada zaman penubuhan tahun 51 sampailah kepada 2015 kalah menang dalam muktamar. Tetapi muktamar Jun 2015 berlaku perkara yang agak pelik, iaitu sekumpulan yang tidak disukai didoktrinkan mereka ini adalah kumpulan liberal, kumpulan diisytiharkan munafik haraki dan bagi gelaran yang lain. Saya melihat ia satu trend yang berbahaya kepada parti, kepada umat Islam dan kepada Malaysia secara umumnya. Oleh itu, wadah baru ini perlu dijelmakan untuk memperbetulkan semula konsep Islam yang sewajibnya membawa rahmatan lil alamin sudah menjadi disaster dan malapetaka karena tersalah urus dan tersalah tafsir, tersalah fatwa seperti yang berlaku di negara-negara Timur Tengah sekarang. Orang melihat tanggapan orang menjadi ralat. Orang pemimpin PAS yang berjuang selama 30-40 tahun macam orang-orang yang di tahun 80-an meninggalkan sebulan meninggalkan PAS sendiri, seorang macam terlalu kecewa sangat dengan PAS itu sendiri. Jadi kami melihat ianya tak dapat diperbaiki lagi daripada dalam, terutama penguasaan eksekutif terhadap Majlis Syura. Di zaman permulaan kepimpinan ulama, yang saya salah seorang yang menjulang kepimpinan ulama sehingga wujudnya Majlis Syura, orang-orang yang terlibat dalam Majlis Syura itu kurang terlibat dalam eksekutif. Misalnya dari mereka itu pensyarah, bekas mufti dan orang-orang ilmuwan, tak kira daripada latar belakang parti sangat. Tetapi kebelakangan ini mereka yang terlibat dalam Majlis Syura ialah orang yang terlibat dalam eksekutif, sama ada Dewan Ulama ataupun Jawatan Kuasa Pusat itu sendiri. Barisan Majlis Syura yang dilantik, saya lihat untuk 5 tahun akan datang, parti itu susah untuk buat perubahan. Maka kami memikirkan, iaitu rakan-rakan memikirkan supaya ada wadah baru dapat kita perkenalkan semula yang kita sebut tadi, Islam rahmat kepada semua. Sejauh mana gejala takfiri yang tak boleh nak diselamatkan dalam parti keburukan? Ia baru di peringkat awal. Misalnya sudah ada ungkapan ini kumpulan munafik haraki, orang ini adalah lawyer neraka, dan sudah ada tindakan-tindakan yang kita tidak tahu siapa yang buatnya. Misalnya pembakaran kereta Dr. Hatta, memukul Dr. Zul, dan baru-baru ini tindakan kepada guru pasti di Pahang. Mana silapnya PAS yang perasaan ekstremis yang begini, dia attack Dr. Zul, attack bakar kereta Dr. Hatta dan apa silapnya? Saya ingat pengaruh-pengaruh daripada Timur Tengah melanda, dan kita juga kena melihat kehebatan ikhwan muslimin di sudut dakwah, tarbiyah, ketahanan mereka dalam perjuangan. Tapi kita kena akui juga kegagalan mereka dalam pemerintahan. Sama dengan mujahidin Afghanistan, mereka hebat dalam berjuang lawan Rusia, tapi gagal dalam pemerintahan. Bila mencapai kemenangan melalui pilihan raya di Mesir, mereka begitu cepat memindah perlembagaan ke arah pelaksanaan syariah, in bracket lah, syariah itu. Pada masa yang sama tidak melihat masalah sosial di Mesir yang begitu ketara, iaitu masalah pengangguran, masalah rasuah, masalah sampah, masalah ketidakadilan sosial, kaya miskin dan sebagainya. Sepatutnya ini yang perlu ditackle terlebih dahulu. Bila mereka pergi kepada pindaan perlembagaan ke arah pelaksanaan syariah, rakyat yang belum selesa dan belum faham
akhirnya timbul tamarut, pemberontakan daripada anak-anak muda, dan sampailah semua NGO meninggalkan Ikhwan Muslimin, dan tinggal dia seorang saja memerintah. Waktu itulah berlaku kudeta, dan ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Jadi berjuang hebat, tapi bila dapat kuasa gagal menangani kuasa. Ini yang perlu ditekankan di sini. Tadi yang disebut tadi itu pengaruh luar, terutama sekali mereka yang pulang daripada Mesir dan Timur Tengah, menyertai Parti Islam Malaysia, dan pikiran di tempat itu dibawa tanpa mereka melihat keadaan sosial dan keadaan sosio-ekonomi di Malaysia hingga tempat lain. Dan ini di antara punca yang kita kata berlaku gugurnya setandan pemimpin lama dalam parti itu.